اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 57. Muka surat 57, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 57, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10 pada menyatakan, pada menerangkan riak. Pada menyatakan, pada menerangkan riak. Bab yang ke-10 daripada 10 bab pada kitab yang kedua dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang menceritakan 10 sifat mazmumah, 10 sifat kecelaan, 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-10 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan kitab yang kedua dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ini adalah kitab permulaan pada pembicaraan ilmu tasawuf. Jadi nak bicara tasawuf lebih tinggi, lebih halusi, kita Penawar Bagi Hati ni kena hadam molek, kena kemah molek, kena mantap molek. Kalau kita Penawar Bagi Hati tu tak hadam, tak kemah molek, nak bicara kitab tasawuf yang lain, bolehlah bicara, bolehlah bercerita. Tetapi perjalanan tasawuf yang sebenar tidak akan jadi, melainkan kena kemah hak permulaan tasawuf dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hak tidak hadam, hak tidak kemah, belajar pun tidak laginya, tu sama telah lah. Jadi kita kira ni orang hak belajar dah ni, orang hak belajar kitab Penawar Bagi Hati, permulaan ilmu tasawuf dinyata dalam permulaan kitab kita ni. Dinyatakan oleh Syekh Qadhi Al-Mandili, menyatakan bahawa kitab Penawar Bagi Hati ini adalah permulaan ilmu tasawuf. Permulaan ilmu tasawuf di muka surat 2 di awal kitab tu. Permulaan ilmu tasawuf yang hamba himpun akan dia. Kata Syekh Qadhi Al-Mandili, hamba mana saya lah. Syekh Qadhi Mandili himpun, bukan karang. Himpun ni contohnya pembicaraan 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian diambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah.
Kemudian pembicaraan berkaitan dengan 7 anggota yang zahir diambil daripada kitab Imam Ghazali yang lain, di antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Maknanya Syekh Qadir Ahmad ini ambil poin sahaja. Ambil dalam kitab Arba'in fi Usuluddin 40 pada tapak agama. Di dalam tu 40 tu 10 tajuk pegangan, 10 tajuk pekoh, 10 tajuk yang ketiga 10 sifat kecelaan, 10 tajuk yang keempat 10 sifat kepujian. Dia ada empat bahagian, 4 kisim, dia panggil 4 aksad, 4 bahagian. Satu bahagian pertama 10 bab pada membicarakan bab pegangan. Bahagian kedua 10 bab pada menyatakan bab pekoh dengan bab semayang apa semua. 10 bahagian yang ketiga ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Bahagian yang keempat ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Jadi Syekh Qadir Al-Mandili dia tak ambil bahagian pertama pegangan, dia tak ambil bahagian kedua pekoh, dia ambil bahagian yang ketiga, bahagian keempat. Itu dia panggil himpun. Kemudian dalam kitab Pernah Bagi Hati ini sebelum tu membicarakan pembicaraan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Hak tu Syekh Qadir Al-Mandili himpun pula daripada kitab Imam Ghazali yang lain. Itu dia panggil himpun, bukan mengarang. Tapi kata Syekh Qadir Al-Mandili, kitab Pernah Bagi Hati ini kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ini kena kemah ni dulu molek. Nak ngaji pula kitab Minhajul Abidin, nak ngaji pula kitab Sirrus Salikin. Tu naik. Nak pergi pada kitab hikam contohnya, tu lumak molek dah. Tasawuf fardu ain, amal pun kemah molek dah hatinya. Hak bab pekoh, bab tauhid pekoh, hak tu hak ilmu yang pertama, ilmu yang kedua. Tasawuf ni ilmu yang ketiga. Susunan di mana tu? Ilmu yang pertama tauhid, ilmu yang kedua pekoh, ilmu yang ketiga tasawuf. Susunan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tauhid, pekoh, tasawuf. Susunan dia 3 gitu. Tapi ketiga-tiga ni kita kena ngaji seretak lah. Kena ngaji 3-3, kena ngaji seretak. Tapi susunan ilmunya begitu. Maknanya orang yang mengaji ilmu tasawuf yang 3 ni, ilmu tauhid yang pertama, ilmu pekoh yang kedua, pastilah dia belajar dah. Dia sedang belajar. Ada ni. Dia dah belajar ilmu tasawuf yang 3, pastilah ilmu pertama tauhid, terutama sekalinya ilmu pekoh yang kedua, pasti dia sedang belajar. Ni jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kita bicara sekarang ni ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Nak kena khadam molek, masuk molek dari segi ilmu dan amal. Satunya ilmu untuk memahami 10 sifat kecelaan, untuk memahami 10 sifat kepujian. Kemudian amal. Sifat kecelaan, amalnya adalah kita bersihkan hati, kita pelihara hati kita daripada sifat kecelaan. Itu amal dia. Sebab kita beramal, kita beribadah, beramal ibadah dengan makna kita mengabdikan diri akan Allah. Ibadah. Apa makna ibadah? Kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian diri kita akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, itu pengabdian diri kepada Allah, itu amal ibadah. Dan meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin, itu dipanggil amal ibadah. Itu dipanggil pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita, pengabdian diri kita kepada Allah,
selepas daripada ilmu yang mana kita hadam molek dah 10 sifat kecelaan, amal ibadah kita, pengamdian diri kita kepada Allah dengan bahawa kita memelihara hati kita daripada 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu hadam molek 10 sifat kepujian, amal ibadahnya mana? Kita wajib hiasikan hati kita dengan 10 sifat kepujian. Kena hadam molek ni ilmu dan amal ibadah. Hak cerita bab, hak batin, hak ilmu tasawuf. Hak tauhid ilmu pertama, hak fiqh ilmu yang kedua. Hadam molek sini boleh kita naik pula kepada kitab Minhajul Abidin. Tu lebih menghalusi dah pula tu. Kitab Minhajul Abidin lebih menghalusi. Tapi apa yang dibicara dalam kitab Penuh Bagati ni memang ada bicara kitab Minhajul Abidin. Sebab tu kitab di antara kitab yang membicarakan fardu ain ilmu tasawuf adalah kitab Minhajul Abidin. Dia dalam kitab ni kita cuti dah sebulan lebih ni kan. Kita undur balik. Bila sebut kata kitab hak wajib fardu ain mutasawwif wajib fardu ain kita belajar kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ni bukan kata kita nak belajar. Orang mengajar pun kadang-kadang tak mampu nak pikul. Orang mengajar. Orang mengajar ni hak belajar ni bukan orang hak mengajar ambil Minhajul Abidin hak Rumi, Minhajul Abidin hak Arab hak Imam Ghazali tak pernah belajar, Minhajul Abidin terjemahan Jawi Syekh Al-Fatani tak pernah belajar. Digambil hak Minhajul Abidin hak Rumi yang dipermodernkan bahasa oleh orang kemudian. Itu kita tak masuk bicara tu. Itu hanya dia pandai bercerita saja. Pandai bercerita sahaja. Ni kena cermat sikitlah. Minhajul Abidin lah. Minhajul Abidin hak Imam Ghazali hak Arab lagi bagus. Baca hak Arab terjemah lah. Itu lebih bagus. Ataupun sekurang-kurangnya kita ambil Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud. Hak tu hak terbaik. Ni ambil Minhajul Abidin hak Rumi. Dia temuduga. Apabila ditemuduga, ditanyalah oleh penemuduga mengajar kitab apa. Dia pun jawab mengajar kitab Minhajul Abidin. Atas meja tu ada Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud. Saya sendiri pada masa temuduga untuk dapat tauliah disuruh baca Minhajul Abidin hak Jawi tu. Disuruh baca hak Jawi. Hujung disuruh baca hak Jawi. Kita Arab banyak atas tu. Dia tak baca, disuruh baca hak Jawi je. Disuruh baca hak Jawi je. Nak sebaik dah suruh baca hak Arab. Kalau suruh baca hak Arab, sama-sama berlembang lah kita situnya. Sebab dia baca hak Jawi. Dia baca hak Jawi Minhajul Syekh Daud tu lah. Baca pula depan. Hak saya sedang baca di Masjid Abidin. Saya pun baca hak Jawi baca. Lepas tu ada penemuduga, dah kenapa dak hurah dia tanya. Kita pun kata nak hurah macam mana lah. Dia tanya pula. Lepas tu adalah penemuduga tu. Lepas tu kita Arab Lepas tu kata, tak payah kita Arab. Tak payah. Wallahu alam dah. Bukan pandai. Tapi boleh tengok lah. Sama-sama dak pandai, kita boleh berlembang lah. Sama-sama dak pandai. Berlembang sama-sama dak pandai. Gitulah. Dia tak suruh baca Arab. Dia suruh baca Minhajul Abidin hak Jawi. Atau hak saya. Jadi, hak temuduga ni, hak datang temuduga ni, nak dapat tauliah lah. Bila ditanya oleh penemuduga, mengajar kitab apa? Dia kata mengajar kitab Minhajul Abidin. Penemuduga pun hululah Syekh Daud. Syekh Daud lah. Hak saya baca tu lah. Hak saya disuruh baca tu. Hak Syekh Daud. Dia pun bukalah. Tak boleh nak baca hak Jawi lama. Tak boleh nak baca. Dia kata saya mungkin tak lulus bakal temuduga. Dah dia tak boleh baca hak Jawi.
Masalahnya bila ditanya, dia kata saya mengajar kitab Minhajul Abidin. Jadi pemuda pula berilah kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani, bukan bagi Minhajul Abidin hak Arab, hak Imam Ghazali, hak terjemahan saja. Tapi hak Jawi, hak Syekh Daud Al-Fatani tak boleh nak baca. Ni. Duk mengajar ni, duk mengajar Minhajul Abidin, dia ambil hak Rumi. Pandai petoh berbicara. Kena cermat. Kita nak mengaji kena cermat. Orang ngaji pondok Minhajul Abidin hak Imam Ghazali hak Arab tu gua ajar. Minhajul Abidin hak Jawi terjemahan tasyarau tu gua ajar juga. Dua-dua hak Arab pun belajar tu gua ajar, hak Jawi pun belajar. Dalam keadaan seumpama tu pun hak belajar Arab, hak belajar Jawi, siapa masa nak mengajar tak ni tak dalam berapa lekong orang panggil mengajar. Ni hak belajar ni bukan membaca sendiri ni. Ni apabila saya biasa menyebut, sebab tu saya biasa menyebut kita mengajar mana-mana kitab semuanya mahsyar. Pelik ke? Pelik. Kita mengajar ni mana-mana kitab, tiap-tiap malam kita mengajar, tiap-tiap baris, tiap-tiap helaian kitab yang kita mengajar, semuanya akan dibentang di mahsyar. Pelik? Memanglah. Tak ada ni. Sebab apa yang kita mengajar ni, tiap-tiap baris, tiap-tiap helaian, ilmun yuntafa'u bih bagi Syekh Qadi Al-Mandili, tuan kitab. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Salah satu dari 3 perkara yang mana apabila mati anak Adam, pahala tidak putus, pahala berpanjangan. Kita maklum kan? Iza mata ibnu Adama in qata'a amalu illa min salas. Kita maklum tu. Yang pertamanya ilmun yuntafa'u bih. Ni ilmu yang diambil manfaat. Ini di antara pahala amalan yang tidak akan putus, tak akan berhenti dengan matinya seseorang anak Adam. Jadi kita pernah bagi hati ni ada ilmun yuntafa'u bih bagi Syekh Qadi Al-Mandili. Syekh Qadi Al-Mandili pula himpun daripada kitab Imam Ghazali, ilmun yuntafa'u bih bagi Imam Ghazali. Mengajar pula kitab Minhajul Abidin terjemah Syekh Daud, ilmun yuntafa'u bih bagi Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani pula menterjemahkan Minhajul Abidin daripada Minhajul Abidin hak Imam Ghazali, ilmun yuntafa'u bih pula bagi Imam Ghazali. Semuanya akan dibentang di mahsyar. Ada ni. Sebab pahala bagi mereka. Itu cerita pendek itu, cerita sekadar setakat Syekh Qadi Al-Mandili, Syekh Daud Al-Fatani, Imam Ghazali rahimahullah. Mereka ni semua ada guru. Guru mereka pula ilmu yuntafa'u bih juga daripada kitab yang dihimpun, yang diterjemah, yang dikarang oleh murid-murid mereka. Sebab murid mereka yang menghimpun, yang menterjemah, yang mengarang, ambil daripada ilmu yang diajar oleh guru mereka. Ilmu yuntafa'u bih bagi guru kepada Syekh Qadi Al-Mandili, bagi guru kepada Syekh Daud Al-Fatani, bagi guru pada Imam Ghazali rahimahullah, guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan dibentang di mahsyar. Itu cerita kita. Orang mengajar pula ada guru. Ilmu yuntafa'u bih bagi gurunya, ilmu yuntafa'u bih bagi yang mengajar tu sendiri. Jadi apabila dibentang di mahsyar, kalau kita pernah bagi hati kitab Minhajul Abidin, kita berguru, ada silsilah, ada sanad, alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya membaca sendiri, ambil Minhajul Abidin hak Rumi contohnya, ambil Syairus Salikin hak Rumi, ambil kitab Hikam hak Rumi, lepas tu hura ikut kepandaian akal sendiri, berpembacaan sendiri, mana silsilahnya? Bila tidak ada silsilah, orang ni boleh kata begini, orang ni boleh kata begini.
Tak ada silsilah. Ni boleh kata gini, ni boleh kata gini. Ambil daripada guru, ambil daripada bacaan sendiri. Ini akan dibentang di mahsyar. Ini akan kena dakwa lah. Bila sebut seumpama tu adalah orang yang kepanasan. Orang yang kepanasan. Maknanya dia belajar sedap kata gitu. Dah memanglah. Memang kena kata gitu. Sebab guru saya kata gitu. Memang semua akan dibentang di mahsyar. Baik, mahsyar. Jahat, mahsyar. Nak lagi kot mana lagi? Tapi pelik pula jadi kepanasan. Kita nak ajar ilmu ni, ambil pemahaman daripada guru. Ni ayat kita. Ayat ni boleh bawa kok mana-mana jalan. Contoh-contoh. Ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran, faham kok betul, faham kok salah. Hadis Nabi, faham kok betul, faham kok salah. Jadi nak pastikan ayat Al-Quran kita faham betul. Hadis Nabi kita faham betul, ada guru sampai kepada Nabi SAW. Itu ayat Al-Quran. Itu hadis Nabi SAW. Nak faham dia tu, kena ambil daripada guru sampai kepada Nabi SAW. Sama juga kita nak faham ayat kita ni. Nak faham ayat kita ni tak boleh pakai akal sendiri. Kena ambil dari guru sampai pada tuan kita. Guru tuan kita sampai pada Nabi SAW. Akan berhadapan di mahsyar. Lepas tu kena lebih insaf diri. Kena lebih sedar diri. Kena faham kedudukan kita setakat mana. Jangan kita buat pandai-pandai. Bab akidah terutama sekali, bab tasawuf, bab fiqh pun paling mudah pun jangan buat pandai-pandai. Akhirnya salah pemahaman dalam pembicaraan fiqh. Kalau kita bicara tauhid, fiqh, tasawuf, fiqh yang paling mudah. Fiqh yang paling mudah. Tauhid tu nombor satu tu. Fiqh paling mudah pun bila tak belajar pemahaman yang salah tu salah sangat-sangat. Kitab yang sama, tapi dia faham dengan akal dia sendiri. Ini cerita ilmu tasawuf. Tapi nak ceritanya kitab Minhajul Abidin, guru yang betul-betul belajar hak Minhaj hak Arab Imam Ghazali, yang betul-betul belajar hak Terjemah Syekh Daud, siapa masa mengajarnya tak ada berapa ni. Mana tak ada tak apa separuh kitab, jauh lagi dengan separuh kitab. Akhirnya kena pilih kitab hak mudah-mudah lah. Ini hak mengaji ni, hak belajar ni. Ada ni. Sebab dia tak berani nak kupas dengan akal. Orang cerdik tak belajar ambil urumi, dia kupas dengan akal. Dia banyak bacaan. Orang cerdik pula. Cerdik akalan, bukan pemahaman daripada guru. Ini hak pemahaman daripada guru ni. Bila dia mengajar, tak nak lagi, berhenti. Jadi macam mana Minhajul Abidin fardu ain? Orang yang mengajar pun terkadang tak mampu nak meneruskan kitab Minhajul Abidin. Tiba-tiba Minhajul Abidin fardu ain. Kita pula ramanya tak belajar lagi kitab Minhajul Abidin. Belajar kitab Minhajul Abidin pun. Saya di masjid Belada Kolam, duha hari Rabu, muka surat 106. Dia semua sekali 150 lebih kurang gitulah kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daud, lebih kurang 150 lah. Saya sampai di muka surat 106, 107 begitulah. Tiap minggu tak pernah mi. Ramadan duha Ramadan tu jalan macam biasa. Hak baru ni hanya cuti sekali sahaja. Hari Senin raya, Selasa, Rabu tu je cuti. Rabu tu start dah, mula dah, sekali je. Dalam berapa belas tahun? Belas tahun, 13 ke 14 gitulah. Baru di muka surat 100 lebih, mana baru 2/3 muka surat. Nak habis kitab Minhajul Abidin tu tak kena gaya, habis orang mengajar dulu. Ada? Ada ni.
Jadi kalau Minhajul Abidin fardu ain, bilalah kitanya nak lepas fardu ain? Kiraannya saya baca 2 kitab. Tapi kitab Minhaj saya baca kitab yang pertama. Kitab yang kedua saya pergi pada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in hak isyak kita tu, tapi waktu sudah di muka surat banyak dah lah, muka 200 lebih dah muka surat. Saya biasanya dan kitab pertama ni kak biasanya 50 minit sejam. Kitab kedua setengah jam je. Ya sejam setengah kuliah duha. Hak kitab pertama hak panjangnya biasa 50 minit sejam, 50 minit sejam. Belas tahun. Baru 2/3 kitab Minhajul Abidin terjemah Syekh Daud. Tiba-tiba Minhajul Abidin ni hak fardu ain. Dia ginilah. Dia dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam tu lengkap fardu ain. Lengkap fardu ain. Tapi huraian dia sudah panjang. Kalau kita hak ngam-ngam fardu ain, permulaan ni dia. Kitab Penawar Bagi Hati. Ini ngam-ngam. Pada ni. Dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam tu lengkap fardu ain dan banyak pula huraian panjang yang bukan fardu ain. Sebab kalaulah kitab Minhajul Abidin sebuah tu, itulah ngam-ngam fardu ain, maknanya tak ada orang lepas fardu ain tasawuf. Tapi apa yang ada dalam kitab Penawar Bagi Hati ni panjang lebar dalam kitab Minhajul Abidin. Ni kita bicara sekarang riak. Sifat yang ke-9 kita bicara ujub. Dalam kitab Minhajul Abidin dihura di aqabah yang ke-6. Aqabatul qawadih. Perkara-perkara yang mencederakan, yang merosakkan amal ibadah kita, iaitu riak dan ujub. Panjang dihura riak dan ujub, lebih panjang nak banding dengan huraian riak dan ujub dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi apa yang dia letak Penawar Hati ada dalam kitab Minhajul Abidin, tapi huraian yang lebih panjang. Jadi muqaddimah permulaan mutawaf fardu ain ngam-ngamnya kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpun daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah taala juga. Badan ni. Jadi nak ngaji kitab Minhaj ni biar hadam molek. Dalam kitab Minhajul Abidin aqabah yang kedua, taubah, panjang, lebih panjang daripada kitab Penawar Bagi Hati. Taubah nanti habis bicara riak, dimasuk bicara 10 sifat kepujian musa 62, dimulai dengan sifat kepujian yang pertama taubah. Dalam kitab Minhaj, taubah dia aqabah yang kedua selepas aqabah yang pertama ilmu. Masuk aqabah yang ketiga, bicara bab awaik. Awaik yang pertama dengan dunia, dengan manusia kena uzlah. Panjang bicara uzlah. Dan Penawar Bagi Hati tak cerita bab uzlah. Bicara bab dunia, maka panjang bicara bab zuhud. Zuhud dalam kitab Penawar Bagi Hati sifat kepujian yang ketiga. Badan ni. Kemudian bicara bab nafsu tu panjang. Bicara bab sifat kepujian dan juga sifat kecelaan yang berkait dengan nafsu. Sifat kecelaan yang berkait dengan nafsu dia bicara panjang, hasad, takabur, kemudian istijal, gopoh, kemudian amal, alif mim lam, panjang angan-angan. Itu sifat kecelaan dalam kitab Minhajul Abidin. Ada ni. Pergi kepada aqabah yang ketiga, aqabah yang keempat, aqabatul awarid. Didatangkan bicara bab tawakkul, tafwid, redha, sabar. Itu dibicara. Ini semua ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Pergi kepada aqabah yang kelima, aqabatul bawais. Didatangkan khauf dan raja. Ni khauf ada dalam kitab Penawar Bagi Hati sifat kepujian yang kedua selepas sifat kepujian pertama taubah. Tapi khauf dan raja dalam kitab Penawar Bagi Hati lebih panjang nak banding dengan dalam kitab dan kitab Minhajul Abidin panjang daripada kitab Penawar Bagi Hati. Jadi ambil Penawar Bagi Hati, hadam molek ilmu dan amal, naik setangga kita belajar kitab Minhajul Abidin. Tapi kita Penawar Bagi Hati dengan Minhaj ni boleh jalan seiring je.
Tapi saya biasanya kalau mengajar penuh hati naik kepada Minhajul Abidin. Contohnya di surau Iman. Subuh pagi Selasa, hari kerja, orang payah sedikit lah. Saya mengajar kitab penuh hati, habis. Sekarang saya mengajar kitab Minhajul Abidin. Habis penuh hati, saya mengajar kitab Minhajul Abidin. Biasa gitulah, penuh hati naik pada kitab Minhajul Abidin, naik kepada kitab Hikam, atau naik tinggi waktu. Naik kitab Hikam ni yang Kemah Molek ni hak kitab Penawi Hati dan juga kitab Minhajul Abidin. Biar kita boleh beza pembicaraan syariah dan juga pembicaraan haqiqah. Kalau tidak dibicara tasawuf jadi memeningkan. Didatangkan ayat-ayat tasawuf, tapi tasawuf itu bukan tasawuf syariah, tasawuf haqiqah. Didatangkan semakin tinggi makrifah, semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Sedap ayat bunyi. Semakin tinggi makrifah, semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Tapi dalam FB yang sama, didatangkan penuh membicarakan kesalahan orang lain. Tapi baguslah kesalahan orang lain dalam bab akidah, kesalahan orang lain dalam bab pemahaman agama, baguslah. Tapi kenapa FB kamu banyak cerita kesalahan orang lain? Tiba-tiba kamu datangkan ayat semakin tinggi makrifah semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Tak sudah ceritalah kesalahan orang lain, sebab kamu sudah tidak melihat kesalahan orang lain. Tapi FB kamu penuh dengan datangkan macam mana kesalahan orang lain, terutama dalam bab pegangan. Kenapa kamu datangkan? Itu jalanan syariah. Kita datangkan pembicaraan hak nak menzahirkan kesalahan orang lain, terutama dalam pembicaraan akidah. Dah kata semakin tinggi makrifah semakin tidak melihat kesalahan orang lain, makrifah khasah aulia. Sampai makrifah khasah, basirah mereka tidak memandang kesalahan orang lain. Sebab apa? Sebab semua kesalahan adalah qada dan qada Allah, itu hakikat dia. Maka mereka hanya nampak Allah, tak nampak kesalahan orang lain. Itu bicara ketinggian makrifah haqiqah. Jangan duk campur dengan bicara bab syariah. Pelik FB yang sama sepenuhnya datangkan kesalahan orang lain dalam bab pegangan, maka timbullah pertelingkahan. Kenapa timbul pertelingkahan? Kerana kamu datangkan FB kamu kesalahan orang lain, maka orang lain yang melakukan kesalahan tu dia tidak akan berdiam diri, mereka akan lawan, maka berlaku pertelingkahan. Kenapa kamu datangkan kesalahan orang lain? Untuk memperingatkan supaya orang ni tidak terpengaruh dengan FB, dengan pengajaran akidah yang terpesong. Inilah jalanan syariah. Tak salah dah gitu. Comel lah. Mana datangkan pahaman-pahaman akidah terpesong. Biar nyata kesalahan orang lain dalam bab pegangan. Biar nyata. Itu bicara syariah. Semakin tinggi makrifah, maka tidak akan melihat kesalahan orang lain. Semakin tidak melihat kesalahan orang lain, itu bicara makrifah haqiqah. Jangan nak campur dengan syariah. Siapa jadi gini? Dia ngaji ilmu-ilmu haqiqah tasawuf, hak syariah pegangan tak kemah, syariah fiqh tak kemah, syariah fadail tasawuf pun tak tahu ke mana hala kan. Jangan merasa diri lebih baik daripada sesiapa pun. Senang ayat. Jangan merasakan diri lebih baik daripada sesiapa pun. Jangan rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita orang Islam yang beriman, kita rasa tak kita lebih baik daripada orang yang kafir? Kita rasa lebih baik tak? Ke sama je? Sama tu apa panggil apa? Liberal, pelura. Memang kita rasa kita lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman tu. Jadi macam mana ayat jangan merasakan diri lebih baik daripada sesiapa pun? Maksudnya apa? Kena faham molek situ. Orang yang semayang puasa, dia merasa tak diri baik daripada orang yang semayang pun tidak, puasa pun tidak? Kerasa sama je. Orang yang tutup aurat, dia rasa tak lebih baik dia daripada kawan dia yang tidak tutup aurat? Kerasa sama je. Orang yang belajar, orang yang berjemaah,
Rasa tak lebih baik daripada orang yang belajar pun tidak, berjemaah pun tidak? Tak rasa lebih? Kita rasa. Apa maknanya jangan merasakan diri lebih baik dari sesiapa pun? Maksudnya apa? Dia kena itu molek. Jangan kita lontarkan dalam FB, boleh bawa pada keliru agama. Sebab orang yang kata tu sendiri, dia pun merasa lebih baik daripada orang lain. Orang Islam yang beriman pastilah lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman. Kerasa sama? Tak rasa lebih baik? Sesiapa ni pun hamba Allah Ta'ala belaka lah. Makhluk Allah Ta'ala belaka, termasuk orang kafir. Ini yang panggil dia pergi pada ilmu tasawuf. Malangnya tasawuf syariat ni tak kemah. Kemah molek kitab pernah bagi hati, kitab Minhajul Abid, kemah molek situ. Jangan salah faham ni. Mana-mana FB yang mendatangkan rakaman-rakaman nak menzahirkan kesalahan orang lain dalam bab pegang, comel sangat-sangat untuk memperingatkan orang lain. Tapi di situ kita nampak tak, kita melihat tak kesalahan orang lain. Memang kita nampak, memang kita melihat ini memang salah pegangan dan kita nak menzahirkan pada orang lain biar orang lain akan berhati-hati. Sebab apa? Ni salah ni. Salah siapa? Salah orang lain. Boleh pun. Memanglah. Kita kena zahirkan. Semakin tinggi makrifah, semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Itu makrifah mana ni? Dalam. Itu bicara kedudukan maqam. Nak pergi pada kitab hikam, kitab adun nafi, syariat tu kena hadam oleh ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ni tasawuf ni, ilmu dan amal. Kitab pernah bagi hati. Naik setangga lagi, kitab Minhajul Abidin. Tapi kalau kita mengaji kitab pernah bagi hati, kita mengaji kitab Minhajul Abidin, tak ada lah lontaran-lontaran FB menunjukkan kita orang makan tinggi, tak ada lah, cerita biasa je. Orang yang ngaji kitab-kitab hakikah ni, dia datangkanlah ayat-ayat terhijab dengan ilmu. Sedap ayat. Terhijab dengan ilmu. Sebab apa ni? Mereka yang memang tidak berilmu ni, mereka kesampingkan. Orang belajar banyak ni jadi sombong, takabur, terhijab dengan ilmu. Orang yang belajar ni. Sebab apa? Sebab mereka tak bicara pun baik ilmu sebenarnya. Apa makna terhijab dengan ilmu? Apa makna? Kita belajar ilmu agama ni. Kalau kata terhijab dengan ilmu sains dan matematik, kita tak pelik. Ni belajar agama, terhijab, terdinding kita dengan Allah kerana ilmu agama. Apa maksud dia? Dan ini semua mengelirukan mereka. Memang ada bicara terhijab dengan ilmu, bicara bab tasawuf hakikah. Apa makna terhijab di situ? Kita bicara syariah, kita tekan ilmu. Mereka dah ilmu banyak, terhijab nanti. Mereka ni tak penting bab ilmu sebenarnya. Tapi apa bicara terhijab dengan ilmu? Itu bicara tasawuf hakikah. Dia akan bicara kesucian dan ketinggian. Itu tempat dia bukan dalam FB. Tempat dia bukan dalam FB tu. Tapi kalau orang yang tak kenal intan belian, ilmu-ilmu hakikat intan belian ni, mereka akan letak ikut suka dia. Dan FB lah tempat dia letak. Nak suruh kata dia orang makom tinggi. Itu je sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia dapat ilmu tasawuf bukan daripada guru yang mursyid. Guru yang hanya membaca sendiri, menggunakan kepetahan dan kecerdikan akal. Dan kedudukan yang tinggi atas dunia dengan CJ ilmu dunia. Begitu je lah. Macam orang pondok dia tak ada CJ pun. Gitu je. Orang yang tinggi-tinggi tu ilmu CJ tinggi-tinggi. Mereka dapat kedudukan lah. Cerdik, petah berbicara, banyak membaca, banyak faham. Dapat guru seumpama ni kadang-kadang timbul ni. Mana mazmumah diri kita? Antara mazmumah diri kita adalah sifat keakuan. Sifat keakuan. Itulah sifat mazmumah yang ada di hati kita. Sifat keakuan. Faham tak sifat keakuan? Kita merasai aku yang memilih. Kita merasai aku yang buat. Aku yang belajar, aku yang baca Quran, aku yang sembahyang sunat, aku yang baca, yang puasa sunat, aku yang berzikir. Itu keakuan, itu kecelaan dia panggil. Mazmumah. Keakuan yang mana yang dicela pada syarak. Tu nak hilangkan keakuan. Itu maqam fana, maqam aulia.
Akhirnya nak menghilangkan keakuan, dibuat-buat hilang keakuan, akhirnya terundur kepada akidah Jabariyah. Tak ada aku, mu Tuhan. Itu Jabariyah. Sebab apa? Dia salah pemahaman berkaitan dengan apakah disifat keakuan yang ada pada diri kita. Kita ada aku. Mari masjid ni bukan aku yang mari, aku yang pilih, aku yang mari, aku yang belajar, aku yang beramal. Itu dia panggil sifat keakuan. Apa kecelaannya sifat keakuan? Kecelaan sifat keakuan itu bicara maqam aulia, makrifah khasah, bukan bicara bab syariah kita ni. Ni panggil apa ni? Dia bolong sekali ni. Pening orang panggil pening. Ni yang merosakkan jalanan ahli sunnah jemaah yang sebenar. Orang yang terkeluar daripada garisan ahli sunnah jemaah satu. Orang yang menyatakan dialah yang memperjuangkan jalanan ahli sunnah jemaah. Mereka inilah terkadang yang merosakkan jalanan ahli sunnah wal jemaah. Mereka lah yang merosakkan jalanan ahli sunnah jemaah. Bab pegangan pun tak selesai, bab pekoh pun tak selesai, bab tasawuf pun tak selesai. Akhirnya dicampur aduk antara bicara syariah dengan bicara hakikat, rosak jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ambil kitab Penawagati molek, barulah give setangga lagi kepada kitab Minhajul Abidin. Hak ngaji pondok betul benar pun belum tentu lagi kalau kita suruh dibaca kitab Minhajul Abidin dia sanggup baca. Hak baca dah molek-molek pun berhenti tengah jalan, kita ambil kitab lain lah. Hak ngaji betul benar dah ni. Hak duk pondok dah ni, hak boleh ngajar pondok dah ni. Hak belajarlah, hak reka sendiri tu macam tadi lah. Beritahu ke penemu duga, saya mengajar kitab Minhajul Abidin, penemu duga beri Minhajul Abidin, Syekh Daud bergelepar kawan tu. Tak boleh nak baca. Hak jawi lama, tak boleh nak baca jawi lama, boleh mengajar kitab Minhajul Abidin, hak Rumi. Lepas tu ada orang kata, Ustaz Minhajul Abidin juga dia mengajar. Lepas tu dihurah. Tak ada hurah Minhajul Abidin. Dah dihurah kat mana? Dihurah. Orang minat politik dihurah politik. Oh gitu pula. dia orang minat politik, dia baca kitab Minhajul Abidin, dihurah politik. Gitu lah. Orang minat bicara maqam, dibaca Minhajul Abidin, dihurah kot maqam, kita hurah syariah. Kita ni kitab Penawagati tasawuf syariah dia panggil. Kitab Minhajul Abidin dipanggil tasawuf syariah dia panggil. Adapun kitab hikam tasawuf haqiqah, tasawuf mukasyafah, itu bicara lain. Tapi orang yang bicara kitab Minhaj syariah digihurah kot hakikat. Ni bukan belaka lah. Macam tadi lah, baca kitab Minhajul Abidin, hurah kot politik, diminat kot politik. Saya mengajar kitab Minhajul Abidin di Badar Kolang tu, belah tahun tu, pernah setuh tak politik tak tahulah. Pernah juga berapa kali tak? Pernah kau? Pernah juga berapa kali. Tapi tak nampak politik mana. Adalah sekali-sekalanya. Itu ada dalam kitab Minhaj bicara bab siasah. Siasah. Atau tarbir tu siasah. Atau tarbir dipanggil siasah. Siasah bahasa Arab. Bahasa Melayunya politik. Tu siasah. Atau tadbir. Allah mengatur, Allah mentadbir. Tu siasah dia panggil. Adalah sentuh bab siasah politik semasanya. Itu ialah sekali-sekala gitu ialah. Ni baca kitab Minhajul Abidin hurah kot politik. Jadi kitab Penawagati ni permulaan ilmu tasawuf, hadam molek, kemah molek dalam bab ilmu pun dalam bab amal paling penting. Amal paling sukar nak banding dengan ilmu. Jadi dalam kitab Penawagati ni yang dihimpun daripada kitab Imam Ghazali, didatangkan satu muqaddimah berkaitan dengan pengenalan ilmu tasawuf. Didatangkan 3 kitab dalam kitab Minhajul Abidin, 3 kitab. 3 tajuk besar lah, pelik itu dah. Kitab Penawagati 3 kitab di dalamnya. Kitab Penawagati bukan kitab Minhaj. Kitab Penawagati ada 3 kitab di dalamnya. Mana 3 kitab? 3 tajuk besar. Tajuk besar pertama bicara anggota zahir. Kitab yang kedua bicara sifat mazmumah. Kitab yang ketiga bicara sifat mahmudah. Jadi kitab yang pertama bicara 7 anggota zahir, didatangkan 7 bab: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki.
Kitab yang kedua, ni. Pada membicarakan 10 sifat kecelaan, didatangkan 10 bab. Ni bab yang ke-10 daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan dalam kitab yang kedua, dalam kitab Penawar bagi hati. Itu panjang tu. Kitab yang 3 nanti ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian, bermula dengan taubah, khauf, zuhud, tawakul. Ni dia akan bicara 10 sifat kepujian. Ni sifat kecelaan yang ke-10 yang terakhir daripada 10 sifat kecelaan pada menyatakan riak. Yang ke-9 dahulu pada menyatakan ujub. Ujub kena faham lah. Perasaan hairan diri, rasa lebih diri, rasa lebih diri pada ilmu, rasa lebih diri pada amal, rasa lebih diri pada keduniaan yang ada. Bukan hanya setakat rasa lebih diri itu dipanggil ujub. Rasa lebih diri serta lupa bahawa itu semua datang daripada Allah, serta tidak takut Allah menarik kembali kelebihan diri itu bila-bila masa. Itu orang panggil ujub. Kita rasa lebih diri kita kerana boleh belajar. Kita rasa lebih diri kita kerana boleh beramal. Kita tak lupa itu semua datang dari taufik hidayah Allah. Itu tak ujub, bahkan dia panggil mensyukurkan akan nikmat Allah. Sebab kita sentiasa ingat kelebihan diri pada ilmu adalah kurniaan Allah. Kelebihan diri pada amal adalah datang dari kurnia Allah. Maknanya kita sentiasa mengangkati akan kurnia Allah. Itu dia panggil syukur dan ujub gitu. Bukan hanya semata-mata rasa diri lebih. Ujub lah. Jangan berhenti setakat tu. Sebab tu dalam kitab Minhaj, dalam kitab Minhaj, saya bicara tadilah Aqabatul Qawadih, perkara yang mencederakan, yang merosakkan amal kita, riak dan ujub. Riak satu, ujub satu. Macam mana nak menghadapi riak? Kena ikhlaskan hati. Macam mana nak menghadapi ujub? Kena ingat akan nikmat Allah. Tu. Sekarang nak menghadapi riak, kita ikhlaskan hati kita, hilanglah riak. Nak menghadapi ujub, ada perkara yang mencederakan, yang merosakkan amal kita, kita hadapi dengan ingat akan nikmat Allah. Kelebihan pada diri kita boleh belajar, nikmat Allah taufik hidayah. Kelebihan pada diri kita rajin beramal, nikmat Allah taufik hidayah. Ingat akan nikmat. Itu dipanggil mensyukuri akan nikmat Allah. Tanya ujub. Bukan semata-mata ingat lebih diri. Ujublah kamu. Dah siapa tak rasa lebih diri? Bila kita boleh belajar, tak lebih ke belajar? Ke komang belajar gitu. Boleh belajar ni komang gitu. Boleh main masjid ni komang bagi main masjid. Hak tak komangnya, kan tak komang. Komang tu apa? Tak standard dah. Hak main masjid ni komang ni tak standard lah. Hak main masjid tak standard rasa. Hak standard mana? Hak tak mari masjid tu baru standard gitu. Kita boleh mari masjid ni memang kita rasa lebih. Kerana kita boleh mari masjid, tapi kita tidak lupa kita boleh mari masjid ni lah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu tak panggil ujub. Ujub rasa lebih diri serta lupa itu semua datang daripada Allah, serta tidak takut Allah tarik bila-bila masa. Itu panggil ujub. Anda cok tengok molek dalam kitab. Ni pernah bagi hati kita ni, nak bicara ujub terdahulu. Sekarang ni biasa dengarlah. Biasa dengar orang yang menghuraikan ujub tu setakat tu saja. Rasa diri lebih. Rasa diri lebih dipanggil ujub lalu dah. Dalam kitab kita ni kan, dalam kitab kita, maka jika melihat akan nikmat Allah atasnya, dengan ilmu tu nikmat Allah, dan amal tu nikmat daripada Allah dan lainnya, dan takut ia akan hilang nikmat ni, dan suka cita dengan nikmat atasnya, kerana nikmat tu datang dari Allah, maka tiada ada ia ujub. Jangan ujub tu. Ni salah faham sangatlah. Kalau semata-mata rasa lebih diri, seperti panggil ujub, memanglah dengan taufik hidayah yang Tuhan kurniakan, kita rasa lebih. Dulu kita jahil, sekarang ni kita ada ilmu, alhamdulillah rasa lebih. Dulu malah wa amal, sekarang rajin wa amal rasa lebih. Takkan rasa tak lebih pula. Itu ada benda yang baik yang datang daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya semata-mata rasa lebih ilmu pada diri, amal pada itu diletak dia makan ujub yang membatalkan paling ibadah. Oh tak ada gitu, salah sangat gitu. Batu kata hak dalam kitab Mamgati ni biar kita faham molek satu-satu tu faham molek. Kena faham ni hak asas pada ain, hak permulaan. Baru naik kepada kita Minhajul Abidin. Itu bicara bab ujub. Ini bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Ketahui olehmu bahawasanya riak itu menuntut pangkat dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Itu satu takrifan dia. Ataupun, ini takrifan yang kedua, atau menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji. Ini dia punya takrifan riak. Takrifan riak menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Ataupun takrif yang kedua, mendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan nikmat dunia seperti harta dan puji. Itu dia panggil riak. Dan didatangkan pula dan bahawasanya riak itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama, dan dinamakan syirik yang kecil. Al-syirkul asrar, syirik yang kecil. Riak ni sifat hati yang dicela pada syarak, yang haram ijma' ulama, dan setengah daripada kabair, dosa-dosa yang besar. Ini bicara berkaitan dengan riak. Kemudian di bawah tu telah berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una. Yura'un itulah tempat dianya. Tapi macam mana terjemahan dalam kitab pernah berhati, allazina hum an salatim sahun. Tengok molek dalam terjemahan dia nanti. Tengok molek. Ini saya biasa bicara ba'an salatim sahun di antara kitab yang saya biasa sebut. Kitab pernah berhati ni tempat dia. Dan juga kitab Wisyahul Afrah. Dalam kitab Nagahati ini artinya maka bermula wadi, ini lembah di dalam neraka, api neraka jahanam itu bagi sekalian yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu, daripada bukan dalam, dan mengeluarkan mereka itu akan daripada waktunya. Mengeluarkan sembahyang daripada waktu, apa makna? An salatin sahun dengan makna mengeluarkan mereka itu akan sembahyang daripada waktunya. Mana apa ni? Mereka tinggal semayang, habis waktu mereka dok semayang, mereka mengeluarkan akan semayang daripada waktu. Jadi an salatim sahun, orang yang tinggal semayang. Anda tengok molek ni, tengok molek terjemahan dalam kitab Penawar Bagi Hati, an salatihim sahun. Ada pula reka-reka, an salatin sahun, lalai terhadap sembahyang. Reka gitulah, lalai daripada sembahyang. An lil matruk, an lil mujawazah, dengan bahawa mengeluarkan mereka itu akan sembahyang daripada waktunya. Itu makna an salatin sahun, bukan lalai dalam sembahyang, bukan lalai terhadap sembahyang. Bicara bab ayat Quran ni balik kepada huraian ulama molek. Jangan pakai akal sendiri, punah ganah lah. Salah tersilap, kita insaf diri, kita bertaubat dengan Allah, kita perbetulkan diri, jangan sombong. Orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, nyata kebenaran masih lagi diteruskan, itu dia panggil orang yang sombong. Dan bahawa tidak itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.